kapal dagang dari seberang, penuh muatan kayu meranti. Dari jauh datang bertandang, di Kota Melaka sejarah bersemadi. Bersiaran dari Kampung Moten Melaka, Nona bawakan pelbagai bingkisan istimewa sempena sambutan Hari Kebangsaan yang bakal menjelang. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Berbaki 4 hari lagi, seluruh rakyat Malaysia bakal meraihkan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-66 dengan membawa tema Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, seharusnya kita bersyukur kerana menikmati kehidupan yang aman dan harmoni. Biarpun berbeza agama dan budaya, sikap toleransi dalam menghormati kepercayaan dan adat sesuatu kaum sentiasa tersemat dalam sanubari rakyat Malaysia. Menelusuri pembangunan dan kemajuan yang dikecapi negara, pelbagai pahit manis telah dilalui bersama. Begitu juga soal kehidupan bersama pasangan, kaum keluarga, teman taulan dan jiran tetangga. Ada kisah manis dan juga cerita pahit pasti ditempuh dalam membina hubungan yang lebih erat. Pahit manis bersama, Malaysia kekal bersatu. Istimewa Nona, kami raikan kisah inspirasi yang manis untuk dikenang dan yang pahit dijadikan sempadan. Menarik di Nona minggu ini. Kalau akak rasa tak puas hati dengan dia, akak akan berterus terang. Selama kita hidup kat sini, rasa tak pernah bergaduh kot. Sebab kita ada give and take kan. Tapi aunty ni pun dia cool. Dia boleh terima pendapat kita. Semoga hubungannya terus terjalin dan menjadi contoh kepada masyarakat yang lain. Kuih Melayu ni sangat senang. Kalau kita buat hari ni, 5 tahun lagi pun kuih yang sama orang cari. Cuma rasa tu mungkin akan ada perbezaan. Nampak mudah sangat nak buat, tapi kena tahu teknik bakar yang betul supaya kuih kelihatan cantik bila siap dan masak dengan sekata. Terletak di tengah-tengah Bandaraya Melaka, Kampung Moten yang sudah menjangkau usia lebih 100 tahun ini bagaikan sebuah muzium kehidupan yang melakar pelbagai sisi sejarah masyarakatnya. Mata tertarik menghayati keunikan kediaman yang dibina di sini. Rata-rata masih lagi mengekalkan ciri-ciri asli rumah Melaka. Rasa teruja melihat kediaman yang seragam berbumbung merah, bertangga batu dan tidak berpagar, seolah-olah sedia menanti tetamu yang datang bertandang. Lebih menarik lagi, gaya hidup penduduk di sini masih diwarnai dengan nilai-nilai murni yang sejati. Keharmonian penduduknya dapat dilihat melalui keakraban jiran tetangga yang hidup secara aman dan saling menghormati, umpama saudara sendiri. Bagi memulakan kisah inspirasi yang cukup manis dalam Nona minggu ini, kami kongsikan hubungan akrab dua buah keluarga yang sudah 17 tahun hidup berjiran. Berbeza latar agama dan budaya, ia tidak menghalang pasangan Zaini Zakaria dan Kamaruzaman mengukuhkan ikatan yang telah terjalin bersama Raja Govindasamy dan isteri Ana Kili Maniam. Malah, anak-anak juga membesar bersama, umpama darah daging sendiri. Sentiasa bermuafakat setiap kali menyambut perayaan atau mengadakan majlis kenduri kendara, Nona menyingkap jalinan kemesraan dua keluarga istimewa ini yang hidup bagaikan bersaudara.
Kisah dua buah keluarga yang tiada pertalian darah namun boleh hidup bersama memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Sikap toleransi yang bagaikan aur dengan tebing antara kunci utama hubungan keluarga Zaini Zakaria dan keluarga Raja Govindasamy akrab seperti bersaudara. Sebenarnya akak dengan keluarga Dashni ni rapat sebab mak Cikgu Dashni ni selalu tolong kita. Kita pun tolong dia. Dia seorang yang rajin membantu tak kira siapa. Bila akak keluar, dia tolong jaga anak-anak sebab jiran sebelah rumah kan. Masak, makan, dia bagi akak bagi dia. Kalau dia pergi mana-mana, dia belikan untuk akak pergi mana belikan untuk dia. Daripada situ jadi macam sayang walaupun berbeza agama kan. Masa saya pindah sini, dia yang tolong uruskan apa atau barang-barang semua susunkan. Lepas tu dia kan ada anak kecil semua. Dia suruh jagalah. Boleh jaga tak saya punya anak? Tengok-tengokkan. Lepas tu saya pun tengok-tengokkan dia. Lama-lama kita sudah dapatlah macam adik-beradik. Aunty ni seorang yang tak berkira, tak kedekut. Dia bukan seorang yang macam kaki gaduh ke tak. Dia suka ambil berat. Bukan akak saja. Tak kira jiran yang jauh, jiran dekat semua. Tak boleh tengok jiran-jiran susah. Mesti nak tolong. Kalau aunty susah ke apa, saya pergi sana cerita, Ayu macam ni. Lepas tu apa-apa masalah, dia bagi cool down lah, nak sabarlah, sabar. Macam tu lah. Saya punya personal pun I boleh cerita dengan dia. Hubungan kekeluargaan mereka terserlah apabila tidak kekok bergaul dan berkongsi makanan, malah bermafakat ketika menganjurkan majlis kenduri maupun sambutan perayaan masing-masing. Pada bulan Ramadan pun, kadang-kadang dia, si suami dia tu, Raja tu boleh beli kuih dekat Bazar Ramadan, boleh bagi saya untuk berbuka puasa. Sampai ke tahap tu lah, dia faham dari segi Islam tu apa. Yang mudahkannya pasal dia orang ni, dia vegetarian. Dia tak makan daging, dia tak makan benda-benda berdarah. Kita pun tak ada syak wasangka kalau misal kata dia masak apa-apa pun, dia masak kari. Kita beritahulah dengan dia, kita ni orang Islam ni tak boleh ayam mesti dia sembelih. Jadi dia sanggup pergi ke pasar tu, dia cari peniaga yang beragama Islam, yang sembelih ayam tu, kemudian dia masak di rumah dia, kemudian dia bagilah kita semangkuk atau 2 mangkuk. Dia menghormatilah. Dan sebalik juga, kami pun macam tu jugalah. Kita hormati jugalah dia sebagai pengamat agama Hindu. Dia punya family semua rapat sama kita, banyak rapat. Itu satu baby pun dia tinggal saya punya rumah. Sampai 5 tahun dia tinggal sama saya. Ayu, dia punya family, macam-macam dia makan everything dia sendiri ambil. Saya pun macam itu saja. Saya punya family pun pergi sana, Ayu punya rumah, kita pun buat macam ini saja. Saya suka jiran family. Banyak lama campur saya punya jiran. So, depan pun, sebelah kiri, kanan semua very good. Ayu punya family, dia pun tak raya ingat kita India. Saya punya family pun tak raya ingat dia Melayu. Kita very good, serupa one family lah. Aunty ni seorang yang sangat kepo. Akak suka coolkan dia, Ana. Kurangkan bercakap. Jangan banyak cakap sangat. Kalau akak rasa tak puas hati dengan dia, akak akan berterus terang. Selama kita hidup kat sini, rasa tak pernah bergaduh pun. Kalau gaduh, cakap depan-depan. Mak kata orang dah macam adik-beradik lah dengan aunty ni. Merajuk pun tak ada, gaduh pun tak ada. Apa dua-dua rapat macam ini. Masalah apa-apa pun entahlah, habis cerita. Macam tu saja. Kita punya kefahaman dua orang itu, macam jiran-jiran pun ada setengah-setengah orang cerita pun kita buat tak tahulah. Biarlah dia orang cakap-cakap sajalah, kita dua okey saja. Lepas tu Ayu cakap, Ana, kurangkan Ana. Jangan nanti dia orang angkat hati ke apa. You memang saya tahu you punya hati macam mana, you terus luahkan itu perkataan apa kan. Susah juga nak cari keserasian tu kan. Contoh macam buat kerja kan kat rumah. Macam aunty ni dia rajin berkemas. Tak suka tengok akak ni macam malam-malam. Ayu, bangun, kemas rumah. Alah, hari ni tak nak kemas rumah, cuti. Jadi dah lama-lama dah jadi macam keterbiasaan. Satu hari tu bulan puasa, dia punya garang dia sahur. Anak akak tak nak puasa, akak keluar pergi Kedah masa tu. Anak akak tu dalam form 1, form 2 lah. Dia tidur rumah aunty tu suruh bangun sahur. Dia bangunkan sahur, dia bagi makan. Lepas makan, solat subuh. Dia dah tahu dah akak punya cara macam mana. Dia pun dah jadi macam keluarga tau. Bukan Cik Ayu saja bila saya tegur. Aunty depan pun buat, dia pun buat, dia pun sekeliling. Dia tahu saya sudah kemas. Saya marah dia selalu. Kan orang lalu-lalu cakap, Ayu bersihkanlah. Barulah orang pandang cantik sikit. Tapi itu semua Cik Ayu tak marah langsung. Saya yang selalu marah dia. Bukan dia. Dia duduk leka dengan handphone, saya pergi. Ayu, cepatlah.
kemas lah. Sebab itu dia rajin sikit. Saya maukan itu depan-depan. Sekali kalau dia punya kereta tak ada, saya cucikan dia punya sekali. Meskipun anak-anak Zaini telah meningkat dewasa, mereka masih dibelai manja oleh keluarga raja kerana layanan sedemikian satu kebiasaan buat mereka sejak kecil. Kami berpindah ke sini pada tahun 2007 masa saya umur 9 tahun. Dah kenal dari dulu rumah jiran sebelah saya panggil aunty jugalah. Sampai sekarang kami dah macam satu family. So tak adalah perbezaan antara kami kedua, siapa rapat banyak, siapa yang rapat sikit, tak ada dah. Sama-sama je. Saya share everything dekat mak saya. Benda yang sama saya akan share dengan Cik Ayu. Dia pun sama macam mak saya lah, bagi nasihat. Tak apalah, kita boleh settle punya, jangan risau. Macam tu je lah. Dia dah lama dah daripada dia duduk sini, dia masuk wifi. Akak share, mula-mula tak bayar tapi kesian masa tu 100 lebih juga. Tak apalah, kita bincang, kita share lah. Buat apa nak seorang satu. Nak akak dah kerja yang sulung tu. Dia kata tak apa ibu, kita ambil yang Unify, kita bayar. Potong aunty punya, kita masuk pula lain dekat rumah kita. Cuma tukar rumah. Jadi anak akak kata tak apalah, biar Nisa pula yang bayar. Dan sini kata tak apa, nanti saya top up juga macam dulu. Saling percaya mempercayai tu jadi macam tak takut lah kalau tak bayar pun. Kalau dia tak bayar pun kita bayarlah sendiri kan. Kita pun dulu menompang streaming dia, sekarang dia pula pakai Unify kita. Perwatakan keluarga Zaini yang bersahaja membuatkan keluarga raja begitu selesa dengannya. Malah mereka sering bersama-sama menikmati minum petang yang menjadi rutin harian dan mengeratkan lagi hubungan dua keluarga ini. Dengan jiran sebelah, setakat ni tak pernah bergaduh pun. Memang tak pernah bergaduh lah. So setakat ni so far okey je. Daripada kecil sampai ke, daripada sekolah rendah sampai ke dewasa, memang okey lah. Tak ada berbalah apa-apa. Dengan adik sendiri, tipu lah kalau tak pernah. Memang pernah. Kalau adik-beradik ni kalau bergaduh pun kejap je baiknya. Kalau esok tu dah tegur dah macam biasa. Saya kerja kat Johor. Kalau anak Cik Ayu ada problem dalam matematik BM, dia orang akan video call. Kak, ajar ni kak. Kak settlekan ni kak. Okey. Kalau waktu daripada kecil tu agak macam kita tak begitu dalam lagi pasal agama. So bila dah besar, kalau macam kita orang Islam, kita hormat agama jiran. Kalau jiran hormat agama kita. Bila dah meningkat dewasa ni, so benda tu tak jadi isu pun. Dalam Malaysia ni lah, kita tak boleh dah nak banyak fanatik dengan agama lah. Selagi kita boleh hidup berjiran, kita boleh hidup harmoni. Janganlah bergaduh-gaduh dengan mana-mana agama. Mana-mana agama pun tak ajar untuk buat salah ke, buat gaduh ke. Jangan kawan dengan ni ke, jangan kawan dengan tu. Tak ada. Sebab kalau diri saya sendiri masa sekolah menengah, satu kelas tu everyone Melayu. Saya seorang je Indian. So saya dah biasa dengan makanan Melayu, dah semua saya dah biasa. So saya rasa benda tu bukan satu yang salah. Tolerate lah antara satu sama lain dan hidup bersatu padu. Walaupun kita berbeza agama, dia baik, kita pun baik dengan dia. Bila setiap kali apa-apa saja nak buat, aunty tu dengar je kita nak buat, dia akan tolong. Dia banyak tolong akak daripada akak tolong dia. Kita ni hidup berjiran ni, tak kira siapa, kita kena buat baik dengan semua orang. Dengar pendapat orang, apa semua. Banyak bersikap beralah, bukan ada sikap pentingkan diri sendiri. Jadi daripada situlah kita jadi macam rapat dan mengenali antara satu sama lain. Bersatu padulah, itu sajalah. Kita semua jadi, janganlah apa kan ini bangsa lain, ini bangsa lain, janganlah kira macam tu. Sebab kita mau bersatulah, bukan kita mau gaduh ke apa kan. Kita duduk satu Malaysia, biarlah sama semua pun okey. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Perkampungan ini yang diberi nama sempena Pesuruhjaya Tanah iaitu JF Morton menjadi lokasi tumpuan para pelancong dalam dan luar negara. Digelar The Living Museum, penduduknya masih mengekalkan cara hidup dan tradisi budaya yang tidak banyak berubah. Berkesempatan berkunjung ke Rumah Merdeka ini, ia seakan membawa nostalgia seolah-olah berada di sebuah muzium klasik yang syarat dengan tinggalan lama milik peribadi keluarga Aminah Abu Bakar. Setiap koleksi yang ada disusun rapi di segenap ruang rumah bagi memudahkan pengunjung menghayati barangan antiknya yang mempunyai nilai sentimental tersendiri. Rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dan berlantaikan kayu nibung ini masih lagi memelihara bentuk asal rumah lama hasil peninggalan Ibu Aminah. Bagi pelancong yang menyusuri Sungai Melaka, mereka pasti akan melalui laluan hadapan kediaman Rumah Merdeka ini yang usianya telah menjengah 1 abad. Kuih-muih tradisional sering menggamit nostalgia indah buat penggemarnya. Mereka yang mahir dalam penyediaan hidangan pemanis mulut pasti memiliki kehebatan yang tersendiri. Bagi pemilik rumah kuih Kak Zu, dia bukan sahaja dianggap sebagai pakar dalam menyediakan puluhan hidangan kuih tradisional Melayu, malah kebolehannya dikongsi bersama para pelajar yang ingin berniaga kuih-muih. Nona kongsikan kemanisan ilmu yang dicurahkan Zuraini Mamat sebagai pembuka jalan rezeki buat mereka yang berminat. Gemilang aduk, tepung dan santan, begitulah resam kuih Melayu. Enak dijamah dalam hidangan, selera warisan zaman dahulu. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Zuraini Mamat, 52 tahun, sama sekali tidak pernah menyesal apabila nekat melepaskan kerjayanya dalam bidang komunikasi lebih 2 dekad lalu demi meneruskan legasi kuih tradisional. Sebenarnya saya memang suka dengan kuih-kuih Melayu. So kita bermula daripada rumah, yang kita buat production dan kita jual di rumah. Maksudnya saya nak pasarkan sendiri. Saya berniaga tu dah lama. Semua home base. Orang order baru saya buat. Ramainya customer saya lah yang requestkan, dia cakap, Kak Zu, buatlah kuih yang packing kecil-kecil so diorang boleh rasa kuih-kuih saya kan. Lepas tu saya kata okey tak apa, saya try buat yang mini pack. Saya open order. Tapi berebut-rebut orang. Saya cakap dengan suami saya kata, bang, apa kata saya letak je kuih saya kat depan rumah. Wanita yang berasal dari Melaka ini sentiasa berusaha menambah ilmu dalam dunia bakery dan pastry bagi menambah baik kualiti produknya dan kini jenamanya semakin terkenal dan berkembang. Saya bermula dengan kek. Saya kerja dulu, lepas tu saya jual kek, tapi kek ni maksudnya orang tak makan hari-hari. Kuih ni kita tengok orang memang selalu makan lah. Maksudnya hari-hari orang cari kuih. Jadi saya fikir benda yang saya boleh buat hari-hari adalah kuih. Saya belajar buat kuih, asalnya dengan kuih-kuih yang simple, kuih-kuih kukus. Macam seri muka, kuih talam keladi, kuih lapis. Kuih tu yang mudah lah untuk saya buat. Bila kita dah termasuk dalam kuih-kuih tradisional, tentu kita kena tambah lagi dengan jenis-jenis yang lain. Permintaan makin tinggi, saya buat juga kuih lain. Kuih koci, kuih goreng, kan? Kalau sebelum ni saya tak buat kuih-kuih goreng, kari pap, cucu badak. Tapi kuih tu memang orang cari. Jadi nak tak nak saya kena buat jugalah. Perjuangannya mengangkat kuih tradisional tidak terhenti setakat itu. Malah dia menurunkan pula ilmu masakannya pada generasi muda. Ni kakak dah pancuh ni, lepas tu kakak sukat dia 1 senduk ni. Ni kakak tuang dia dulu, lepas tu baru letak kelapa. Lepas tu baru kita lipat. Sebenarnya untuk galakkan diorang ni buat kuih-kuih lama ni, yang pertama kena kenalkan kuih tu. Macam mana rasa dia, macam mana tekstur kuih tu. Contohnya macam hari ni kuih lepat pisang. Lepat pisang tu sebenarnya pisang ramai je yang suka makan kan. Cumanya nak buatkan dia jadi lepat tu, kadang-kala anak-anak muda ni tak nak buat sebab dia renyah. Proses dia nak kena ada daun pisang, nak kena salai daun pisang, nak kena lap, nak kena layur. Lap tu yang renyahnya kan. Dia memang tak ada basic langsung lah dengan kuih-kuih sebab dia daripada form 1 sampai form 5 dulu asrama kan, lepas tu masuk universiti. Jadi dia kalau kuih Melayu tu dia jarang buat lah. Hampir 3 tahun lah dia dengan akak. So alhamdulillah sekarang ni akak dah boleh lepaskan lah
train lah anak-anak muda supaya kekalkan kita punya kuih-kuih lama ni supaya kuih-kuih tu tak hilang. Esok lusa kalau tak ada anak muda yang buat, tak ada siapa lagi yang nak buat. Bagi semangat dekat diorang sebab kuih Melayu ni orang cari sebab nak makan sebiji dua. Tapi nak buat tu, nak kena beli daun pisang, bukan boleh beli sehelai dua kan. Daun pisang satu ikat lah kiranya kan. Lepas tu nak beli kelapa. Kelapa, kita memang nak makan sikit, tapi tak mungkinlah orang nak jual kelapa sikit kat kita kan. Jadinya kita buat untuk mudahkan orang. Bila orang mudah nak dapatkan kuih tu, kita ni bila kita buat dan orang suka, kita lagi semangatlah. Anak sulung Zuraini, Nisa Nabila Abdul Jamil, 27 tahun, mewarisi bakat dan minat ibunya yang cintakan penghasilan kuih tradisional. After saya habis belajar, saya kerja dalam bidang perbankan. Tapi sebab mak buat kuih daripada kecil dulu dekat rumah, buat dekat rumah. So benda tu dah terbiasa nampak. Jadi lama-lama minat tu terpupuk sendiri. Jadi kita belajar sikit-sikit lah. Tengok-tengok, tolong-tolong mula-mula. Lepas tu lama-lama saya rasa minat buat kuih. Saya rasa walaupun dia renyah, panas nak buat, tapi bila kita buat tu kita rasa puas dan bila customer makan, customer puji kuih kita rasa happy. Memimpin seramai 30 kaki tangan bagi menyediakan kuih muih setiap pagi dan petang bukanlah sesuatu yang mudah. Zuraini tidak lokek untuk berkongsi ilmu bersama pekerjanya yang dianggap seperti keluarga sendiri. Malah berasa bangga andai suatu hari nanti ada pekerjanya yang berhasrat memulakan perniagaan sendiri. Sebenarnya akak tak dapat lagi staff yang kata dia pandai buat kuih, kita nak ambil kerja, tak ada. Semua kita train dia daripada bawah. Perlahan-lahan kita trainkan sebabnya bagi saya kalau dah kerja dekat sini, dah kita buat kuih, kena belajarlah. Jadi dia pun dah datang minat, kebanyakan staff dia boleh buat kuih. Selalunya saya cakap kat diorang, kalau kamu kerja setahun, kamu nak berhenti dan nak menjual kuih, belum cukup. Kerjalah sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 tahun. Ambillah pengalaman yang saya ada ni, lepas tu buat kira-kira yang betul untuk harga sebiji kuih. Kalau dia jual murah, dia tak boleh nak bertahan lama lah sebab dia akan rasa penat. Selain itu, Zuraini turut membuka kelas masakan dan kuih muih tradisional buat mereka yang berminat. Buat kuih Melayu ni memang ambil masa yang lama. Contoh macam kuih talam pun kita ambil masa lebih kurang 1 jam nak buat. Lepas tu nak tunggu sejuk baru boleh potong. Jadi dekat situ pun adalah nilai-nilai bumi kesabaran tu dipupuk masa kita buat kuih tu. InsyaAllah bercadang untuk buka cawangan lah. Tapi saya pun masih belajar. Jadi sekarang tengah berusaha untuk master semua jenis kuih dulu. Lepas tu baru insyaAllah ke next step lah. Nur Aini Zainuddin, 23 tahun, yang bermula dengan kek dan pastry, kini semakin jatuh cinta menghasilkan kuih muih tradisional. Mulanya saya belajar di KBN Melaka. Jadi saya minat untuk intern di sini selama 3 bulan. Lepas saya intern tu, saya terus sambung kerja lah. Banyaklah kuih yang dah cuba. Asalnya memang tak tahu pun. Tapi bila dah start masa ni, mula daripada buat kuih koci, lepat, tolong-tolong buat kuih talam. Kuih tradisional Melayu ni, kebanyakannya macam orang-orang tua yang buat budak-budak ni dia macam kurang sebab pembuatannya agak renyah kan. Tapi bila kita dah tahu, benda tu akan jadi senang. Jadi mereka perlulah tahu benda ni supaya kuih tradisi Melayu ni tak akan lapuk di zaman lah. Siapa sangka teknik pembuatan kuih tradisional daripada didikan ilmu Zuraini menjadi pembuka rezeki buat sebahagian kaki tangannya yang mahu berdikari. Kuih Melayu ni sangat senang. Kalau kita buat hari ni, 5 tahun lagi pun kuih yang sama orang cari, macam seri muka. Orang dah tahu dah kan bawah dia pulut, so atas dia ada daun pandan kan. So untuk promosi tu sangat senang. Cuma rasa tu mungkin akan ada perbezaan, kadang-kadang dari segi lemak dia. Contohnya kek lah, kek pelbagai. Sebab kek tu selalunya dia ada inovasi. Tapi kalau kuih seri muka pandan lah, tak ada inovasi. Cumanya akan ada seri muka durian, seri muka pulut hitam, bawah dia pulut hitam ataupun bunga telang. Bagi saya kan satu je lah, saya tengok kuih Melayu ni, kalau kita tak buat, siapa nak buat? Simboliknya, kuih tradisional mengajar erti sabar dan menghargai nilai perhubungan, sekaligus menyuntik semangat pahit manis bersama dalam menjalani kehidupan harmoni. Rumah yang sudah
sudah meniti generasi keempat ini, biarpun kelihatan kecil, namun setiap ruang mempunyai peranan yang tersendiri. Seperti rumah dapur ini, ia juga berfungsi sebagai ruang rehat untuk keluarga. Assalamualaikum, Makcik Mina. Assalam. Apa khabar? Sihat. Kalau penonton nak tahu, inilah dia pemilik kediaman Rumah Merdeka ini. Cantik sangat rumah Makcik. Terima kasih. Ni Makcik tengah buat kuih apa ni? Nak buat kuih bakau daging dan juga kuih bakau manis. Mungkin Makcik boleh kongsikan apa bahan-bahan ramuan penting untuk kita sediakan kuih bakar ini? Pengandung. Kalau bakau manis kan gula pasir, serbuk kayu manis, bijan, air pandan dan juga tepung jagung. Kalau untuk yang kuih bakar daging? Dia tepung gandum juga. Sama ni, tapi dia ada daging lah. Oh, nampak macam mudah. Mungkin Makcik boleh tolong ajar Mira buat? Boleh. Kita akan buat dua-dua, tapi Mira nak mulakan dengan yang manis dulu. Boleh? Manis. Tepung gandum. Penuh ke? Tahu lah. Boleh lah tu. Satu, dua. Oh, dua cukup. Lepas tu, masuk air pandan. Itu dia. Kalau selain air pandan ni, kita boleh guna pewarna ke tak, Makcik? Tapi dia tak wangi lah. Lepas tu, ambil tepung jagung, 2 sudu. Lepas tu, gula. Gula 4 sudu. 1, 2, 3, 4. Dah. Kita kacau, bagi sebati. Lepas tu kita masukkan 2 sudu. 2 sudu serbuk kayu manis. Serbuk kayu manis. 1, 2. Cukup? Dah. Okay. Inilah dia bahan-bahan yang telah dikisar, dan yang hijau ini adalah kuih bakar manis, yang kuning ini adalah kuih bakar daging. Jadi boleh kita mula membakar sekarang, Makcik? Naik bau kayu manis dia. Okay, bila dah separuh masak, kita letak bijan. Ya, Makcik? Ini daging. Masukkan daging waktu yang sama juga? Ya, masuklah. Okay. Lepas ni, tak daun bawang. Inilah dia kuih bakar manis dan juga kuih bakar daging yang telah siap dimasak. Cantik kan, Makcik kan? Nampak mudah sangat nak buat, tapi kena tahu teknik bakar yang betul supaya kuih kelihatan cantik bila siap dan masak dengan sekata. Bagai aura dengan tebing. Kisah inspirasi berikutnya menceritakan bagaimana hubungan yang tiada pertalian darah mampu dibina tanpa mengira perbezaan adat dan budaya. Keluarga Goh Pei Chan dan Nur Faizah Muhammad Ali sentiasa memiliki sikap saling mengambil berat dan sentiasa bersatu hati dalam menjalani kehidupan seharian. Nona menyelami kasih sayang antara dua keluarga istimewa ini. Meskipun berbeza agama, bangsa dan warna kulit, ia bukanlah halangan untuk menjalin hubungan baik sebagai jiran. Ibarat keluarga sendiri, itulah gambaran kepada hubungan baik dua buah keluarga ini. Baru 2 tahun hidup berjiran, Goh Pei Chan dan Nur Faizah Muhammad Ali tidak menyangka keagraban yang terjalin antara mereka menjadi perhatian pengguna media sosial. Hubungan mereka bagaikan sudah lama saling mengenali dan sentiasa tolong-menolong. Ya, Gan. Lampu rosak. Yang ni rosak. You boleh tolong betulkan? Boleh. Bermula dengan niat untuk membantu membaiki rumah, mereka kemudiannya terus bersahabat baik. Dah tak hidup ke? Kami rapat dalam 2021 macam tu. Lepas dia pindah sini, Ais lepas buat renovation rumah, kan datang untuk bagi bantuan sikit lah, macam repair apa yang kontraktor lama tinggalkan macam tu. Macam ada masalah kan kat rumah ni, lampu rosak, kan akan tanya yang mana satu, lepas tu dia akan betulkan, lepas tu tak ada. Dia
Dia cakap, tak apa, dengan you free je. Dia selalu cakap, kita ni satu keluarga. Terima kasih. Tak apa. Tak apa. Sikit masalah saja. Kita cilam, Ma. Ma. Tunggu sini, Ma. CS sejarah. Okey. Kesempatan yang ada ketika hujung minggu dimanfaatkan sebaik mungkin. Peh Chen dan suami sering menikmati hidangan tengah hari bersama keluarga Faizah. Kadang-kadang mereka akan membeli juadah masakan Melayu untuk dimakan bersama. Lebih manis lagi, Ibu Faizah turut dilayan dengan baik seperti keluarganya sendiri. Kira apa bangsa pun baik. Dia suami isteri pun okey, dia orang semua. Tak ada sombong pun, tak ada apa kan. Boleh bincang, apa pun boleh cakap. Bila dia minta tolong, saya boleh tolong, saya pun tolonglah. Macam antara tak ada kira bangsa lah. Okey, macam tolong. Okey lah semua. So, lama-lama so kira lapat loh. Hai, cuba ini kuih. Rasa sedap tak? Ini Vivi. Ini. Vivi, sedapnya you buat. Itu rasa jodoh lah. Dia punya rapat macam kita tak sangka punya. Tiba-tiba boleh lapat sangat, tiba-tiba boleh macam buah-buah pun okey punya. Dia pun tinggal seorang, dia punya husband kerja outstation. Lepas tu kita sama-sama jaga. Kadang-kadang nak pergi mana, jumpa, ajak, jom jalan. Tak payah appointment punya. Ingat sudah baik sangat, boleh tak payah hormat itu tak ada. Memang hormat ada punya. Dia dengan I pun sama punya. Kalau kita nak pergi mana, kita pun ada tanya dulu. Boleh tak? Itu panggil hormat lah. Kita bukan macam aturkan dia. Ikutlah, jalan saja. Tak adalah. Kita semua hormat, mak cakap. Nanti kita first pergi sini, second sini, third sana. Okey tak? Dia okey. Kita macam ni bincang lah. Sesekali Faizah ingin pulang ke kampung, Pei Chen sekeluarga tidak melepaskan peluang untuk ikut serta. Hai. Jom, pergi rumah nenek. Hari-hari berjumpa, satu hari tu memang penuh. Kadang-kadang kalau tak jumpa, dia tanya, you pengsan ke kat dalam rumah? You tak keluar ke apa? Kenapa tak sihat ke? Dia akan tanya. Kalau balik kampung lama, lebih 7 hari pun dah telefon. Tak nak balik ke? Balik rumah ke? Okey, raya setu, Ais balik kampung lama, jadi dia tanya, hari ni you punya mak masak apa? Dia cakap, masak rendang apa semua. Saya cakap, nanti I balik kerja, I datang rumah you, rumah mak you. Itu betul. Sekejap je, dah sampai bawa anak dia semua. Okeylah, kita orang sediakan lauk raya, rendang, ketupat. Pengalaman bersama keluarga Faizah antara kenangan terindah buat keluarga Pei Chen. Masing-masing teruja dengan layanan yang diberi. Macam dia ajak I pergi kampung dia, I tak pernah pergi kampungnya. I tanya, kampung macam mana? Lepas tu pergi kampung dia, rasa hebat kampung mak dia. Lepas tu masuk dalam sangat macam ni. I pun first time pergi punya. I tak pernah pergi kampung punya. Nanti dia ajak I pergi nenek punya kampung sana. Kadang-kadang dia punya siapa kahwin, belanja, kita pergi nenek sana makan. Tengok dia orang kahwin macam mana punya, semualah. Sukalah seronok orang datang, orang jauh. Sukalah dia datang. Kita jamulah dia masak apa semua. Apa yang dia suka kita masaklah. Sampai sana kita jamulah dia makan. Hidangkan semua. Kita memang tak pernah tengok. Memang tak kenal. Kali datang dia tengok kita tengok dia. Bagus ni, okeylah ni. Cakap dia suka. Kalau datang sini makcik masak, kata dia, kita masak. Dia terus jangan ke dapur. Makcik masak ke? Makcik masak. Kejap makcik cakap, hidangkan duduk kat depan makan ramai-ramai. Yalah, kita kasih dia makan tu macam seronok aja kan, suka dia. Sebab dia cakap, kampung punya hidup dengan kita bandar punya hidup lain. Lepas tu, I tengah fikir macam mana lain. I macam nak tahulah lain macam mana. Lepas tu, tengok dia orang cakap, okey, tak ada aircon punya.
kampung memang susah, ada ekonominya, kehidupan dia sangat biasa saja, bukan macam kita sini apa pun mau, wifi pun mau, apa pun mau kan. Okeylah, I pergi tengoklah macam mana dia orang hidup punya rasa. I sebenarnya ada makanan Melayu punya, I pun suka. Kadang-kadang dia orang hari raya ada masa banyak, itu kita banyak suka. Sedap mah, luar tak dapat jual mah. Makan. Ya. Cepat Bibi makan. Bersahabat dengan keluarga berbangsa Cina memberi kelebihan kepada Faizah untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat Tionghoa. Sebelum ni kita tengok macam, boleh ke kita ni lain bangsa, lain kaum boleh duduk sama-sama, boleh baik sama-sama macam tu kan. Jadi diorang macam terkejut lah. Macam rasa, ada orang macam ni boleh rapat, boleh pergi mana sama-sama semua. Pernah lah tanya, Vivian, kenapa you cakap ni? Man tu dia cakap pelan-pelan. So banyak benda lah dia ajar anak Ais pun belajar dengan dia. Harapan kami semoga hubungan ni terus terjalin dan menjadi contoh kepada masyarakat yang lain. Kira apa bangsa pun baik, Cina, Melayu, India semua pun baik. Kalau boleh semua menghormati apa bangsa pun baik. Tak mau kira bangsa, semua pun boleh. Malaysia boleh mah. Jadi kita pun ada bincang, jangan pindah. Ada beli rumah pun jangan pindah. Kalau nak beli rumah pun sama-sama beli, lepas tu pindah sama-sama. Aizah, ready sama mereka? Dah. Perbezaan agama dan juga bangsa bukan menjadi pengukur untuk menjalinkan persahabatan, kerana apa yang penting adalah saling memahami dan sentiasa menjaga budi pekerti yang tinggi. Sememangnya semangat kejiranan yang tinggi membuktikan Malaysia keluarga madani, dan ayuh kita kibarkan bendera sebagai tanda kita bersama. Kami dari keluarga Malaysia Madani mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan Merdeka! Diiktiraf sebagai Bandaraya Warisan Dunia oleh UNESCO, Melaka sentiasa mempertahankan dan memelihara warisan sejarahnya yang sudah berusia 600 tahun. Bukan sahaja masih mengekalkan adat dan budaya, malah aneka sajian manisan tradisionalnya juga sentiasa diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Kisah yang kami ingin bawakan seterusnya juga mengangkat seni kuih Melayu tradisi ke satu tahap yang boleh dibanggakan. Menariknya, wanita berbangsa India yang berasal dari Taiping, Perak ini gemar mempelajari dan menghasilkan kuih-kuih tradisional Melayu sehingga dia menerima tempahan daripada pengikutnya di laman media sosial. Inilah yang dinamakan manisnya Malaysia. Nilai keharmoniannya mampu menyatukan pelbagai bangsa walau hanya melalui sajian pemanis mulut. Nona kongsikan kehebatan Kasturi Sita menghasilkan kuih-muih tradisional Melayu. Menjelang Hari Kebangsaan ke-66, Nona menyapa keluarga kecil ini di Taman Tekah, Taiping, Perak. Mula menjinakkan diri dalam pembuatan kuih tradisional Melayu sejak 20 tahun lalu. Anak gadis tunggal wanita ini juga turut mendalami tradisi kuih-muih Melayu. Ini kisah Kasturi, anak perempuan Narayana Sami atau lebih mesra disapa Kasturi Sita, pencinta kuih tradisional Melayu. Saya minat dalam bidang masakan. Sebab tu saya cuba pelbagai jenis masakan. Bukan kaum India saja, kaum Cina, India semua saya buat sekali. Demi melestarikan minatnya, Kasturi menyertai pelbagai kelas membuat kuih dan pastry. Berkat kesungguhannya, dia mampu mencipta kelainan pada kuih-muih yang dihidangkan di majlis-majlis kerajaan. Saya pilih kuih tradisional Melayu ni sebab
Kalau kita pergi mana-mana pun bangsa ni, dia kuih dia sama saja. Wade ada, sebab tu saya cubalah yang kuih tradisional Melayu ni. Sekarang semua orang suka kuih ni. Pergi mana pun ada donat, ada ketayap, ada serimuka pelbagai jenis. Banyak yang saya buat. Kuih pelita saya buat. Saya campurlah semua bangsa sekali. Apa saja saya masak, saya suka post dalam grup resepi kuih mek. Saya nak orang respon apa yang saya buat. Itu yang buatkan saya puas hati lagi. Kalau ada kelemahan dari itu, saya akan perbaiki. Saya akan cuba lagi resepi itu. Membesar dengan air tangan ibunya, Subhadra Devi yang kini berusia 20 tahun telah menunjukkan minat membuat kuih seawal usia 10 tahun. Saya berminat nak tolong mak dari sejak kecil. So bila time I nak tengok dia tengah masak je. So I pun minatlah nak tengok. Nak rasalah kalau I buat dia rasa macam mana. Try nak tengok dengan mak buat sekali lah. So macam itulah duk. Bila dia buat kerja-kerja, I pergi tolong. Bila I dah tahu sikit-sikit, I bagi tahu. Lepas tu mak panggil buat lah. So I dengan mak pun buat sekali. Okey, minyak pun dah rasa panas. So kita akan masukkan wadah dalam tu. Sebelum masuk, kena tengok pastikan api dia kena kecilkan. Saya tengah buat kari pap ya. Kari pap ubi kentang. Sering membawa hidangan kuih ke tempat kerja, ia bukan sahaja mendapat pujian, malah hasil air tangan Ibu Subhadra Devi ini turut menerima tempahan daripada rakan-rakan sekerjanya. Variasi kuih Melayu dijual Kasturi dengan harga serendah 60 sen sebiji. Kini perniagaannya menjadi antara punca pendapatan keluarga. Pekerja sana ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. So bila kami break semua, kami bawa lah bekal asing-asing. Bila mereka nak kata esok kami buat ni, nak bawa tak? So kita pun bagi tahu lah tak apa, bawa kita makan sama-sama. Lepas tu mereka bawa, mereka pun mak buat apa-apa, mereka bawa. Lepas tu kita bagi share-share makan, mereka kata sedap lah mak you buat. Boleh tak I bagi tahu dekat orang lain? Boleh ambil order tak? I kata boleh lah. So mereka boleh kongsi makanlah sebab ada orang makan, ada orang tak makan. So kawan Dewi semua dia pun makan, dia pun suka makan mak Dewi masak lah. Kasturi tidak pernah meletakkan had pada kemahirannya. Bahkan, dia sentiasa mencabar diri untuk mencuba berulang kali resepi yang sama sehingga rasa dan tekstur kuih tersebut serupa dengan yang dipelajarinya. Walaupun kuih tradisional Melayu yang mungkin tidak ramai yang mahir membuatnya, namun cinta dan minat mengatasi segala batas yang ada. Semangat dan sokongan daripada jiran tetangga yang berlainan bangsa juga memainkan peranan yang penting. Inilah bukti megahnya semangat jiwa anak Malaysia. Kita rakyat Malaysia berbilang kaum. Kalau kita lakukan sesuatu pun ada batasnya kan. Kita boleh bergerak ikut suka hati kita. Kita boleh berkongsi pengalaman kita, dari apa jenis pun sama. Pisang sesikat, gulai sebelanga, tanda muafakat bersama-sama. Sesungguhnya perbezaan bangsa maupun agama tidak menjadi penghalang kepada sesebuah perpaduan. Bagi Kasturi, dia beruntung kerana dapat berkongsi budaya dengan jiran tetangganya. Selamat Hari Kebangsaan. Kami sayang Malaysia. Sejam bersama, Nona sudah sampai ke penghujung siaran. Ucapan jutaan terima kasih kepada pemilik Rumah Merdeka, Aminah Abu Bakar kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan buat semua penonton setia Nona. Terus semarakkan rasa cinta terhadap negara dan kibarkan jalur gemilang bagi mewujudkan semangat patriotik dalam diri setiap anak bangsa. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan. Pahit manis bersama, Malaysia pasti bersatu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu